Okay. Tak apalah, yang lambat tu nanti kita bagi recording ya. Okay. So hari tu kita sempat mana je? Yang ni je ke? Yang ni sempat tak kita bincang ni? Sempat tak ya, belajar ikut ni yang ni? Sempat tak? Tak kita try. Tak ingat madam. Tak ingat. Dekat part B, madam. Ha? Part B. Part B. Yalah. Ini bentuk-bentuk soalan yang ya, cara jawab dan bentuk-bentuk soalan yang kita dijangka lah. Tapi mungkin diubah lain-lain lah macam tu ya. Okay, part B Part B. Okay. So mari kita tengok, cuba kita jawab soalan dalam part B lah. Okay. Alright. Okay. Kita pipette, kita titrate. Okay. Kita titrate. Sebelum ni kita dah bincangkan concentration untuk ni adalah sebanyak 0. berapa tu? Okay. 0.016. Ingatlah nanti ya. Nanti ni nanti bila kamu dapat jawapan dia, kamu klik lah kat sini. Ya. Buat macam biasalah yang macam quizzes tu. Google Form bukan macam tu lah ya. Alright. Lepas tu untuk part B. Okay, kita dah prepare standard solution tu. Okay, dalam standard solution ni. Okay. Kita masuk, kita prepare sebanyak 0.016 molar lah sodium carbonate dalam soalan ni lah according to this question lah ya. Lepas tu apa buat ialah kita pipette dia masuk dalam conical flask. Okay, kita pipette dia sebanyak 25 ml lah. Tu nampak kat sini kan. Is pipetted into a conical flask lah. 25 ml. Okay, concentration dia adalah 0.016 molar lah. Ya. Okay, lepas tu kita ambil yang sodium carbonate ni, kita akan titratekan dia dengan HCl lah. So dia punya keadaan tu macam tu. Okay. So dalam ni kita ada sodium carbonate. Okay, 0.016 molar, 25 ml. Okay, ni kita ada HCl lah ya. Dalam ni kita ada HCl. And kita tak tahu dia punya molarity-nya berapa. Ya. Okay, lepas tu kita titrate. Kita buat 3 kali titration lah. Maksudnya 1 gross. Kemudian data pertama dengan data kedua lah ya. Alright. So warna daripada warna yellow dapat tukar kepada warna pale orange ya. Pale orange lah color dia tu ya. Okay. Okay. Kemudian tengok soalan yang pertama lah. Calculate the volume of HCl used in gross. Okay. Jadi soalan yang pertama tu dia minta kamu tuliskan answer, short answer. Jadi ada jawapan yang bertulis lah. Okay, ada jawapan yang macam atas ni kita ada tick kan. Macam ni kita tick lah. Tu dah tulis jawapan dia. Okay. Yang ini kamu kena tulis. Ya. Biasanya kalau macam ni, andai kata kamu tersalah tulis. Okay. Katalah kan, untuk reading bagi apa? Reading bagi what we call burette, dia adalah 2 decimal place. Okay. Okay, jadi sekarang katalah calculate the volume of HCl used in gross. So, kita tolaklah 2 ni. Betul tak? Kita tolak. Kamu akan dapat 25.5
Okey, katalah kan kamu tak nak tulis macam ni. Kamu tulis 25 point, kamu round off dia. Dapat 2. Yang ni salah tau. Yang ni akan jadi salah. Sebab reading untuk gross ni dia mesti 2 decimal place. Sama juga andai kata kamu dapat, katalah kamu dapat data 2.90. Okey. Initial, final kamu dapat 30.90. Beza dia, okey, tolaklah ni kan. 30.90 tolak dengan ni. Kamu dapat katalah 28. Kamu tulis macam ni, salah terus. Salah. Kenapa salah? Sebab reading untuk Burette, dia mesti ada 2 decimal place. Without the 2 at the back ni, memang jawapan kamu akan jadi salah lah. Ya? So make sure kalau nak tuliskan reading untuk Titran, ya, mesti sebab Titran tu kita menggunakan Burette. Jadi mesti dituliskan dalam 2 decimal place lah. Macam tu, ya. Pastikan 2 decimal place. Walaupun yang ini tolak ni 28. Jangan tulis 28. Tulis 2 decimal place at the back tu kena ada titik dengan ni. Kalau tak nanti jawapan kamu akan salah. Ya, jawapan kamu akan salah, ya. Okay. So, yang ni short answer lah, ya. Okay. Komputer dia akan detect macam tu. Dia akan detect macam tu, ya. So, pastikan jawapan kamu kena betul lah. Okay. Alright. Lepas tu, kemudian short answer juga, ya. Untuk reading 1, tolaklah ni. Kita akan dapat berapa tu? 32.30 tolak dengan 7.40. Ni kamu dapat berapa ni? Kira sat kat saya. Kita dapat? Tak ada orang ke nak tolong saya? Anybody? Tak tahu kira sekejap. Okay. Kamu dapat apa? kosong. So the answer is 24.9 kan? Okay. Kena tulis kosong kat belakang. Kalau tak tulis kosong, nanti jawapan kamu akan didetect salah. Sebab apa? Sebab Burette memang reading dia adalah 2 decimal place. Ya, macam tu. Okay. Ya. So next. Ini bahagian kena tulis lah. Ada bahagian yang kamu kena tulis. Ya. Okay. Yang ni pun samalah. Okay. Kira reading untuk yang kedua. So tolaklah kat sini. So ini kita ada berapa tu? 37.45 minus 12.30. 25.15. Mililiter. Lupa nak tulis lah. Mililiter kena tulis ya. 25.15 ml. Dia kena unit sekali. Saya tertinggal kat atas tadi. Tolong tulis lah kat sini ya. Okay, sebab dia nak kira volume. Volume unit dia adalah dalam mililiter lah. Ya. Okay. Okay. So seterusnya. Yang ni jawapan dia dalam bentuk ABC. So yang ni memang kamu kena tick. Tak perlu tulis lah. Ya, ini kamu kena tick lah. Ya. Okay, kalau dalam soalan macam ni, you have to tick saja and send the jawapan lah. Ya. Okay, choose the correct balance equation. Okay, kita tahu bahawa tindak balas HCl, acid and base. Okay, dengan base karbonat tau. Kalau base hydroxide, dia dapat air kan. Acid dengan base hydroxide, contohnya NaOH, dapat salt and also water. Tapi kalau acid and base carbonate, dia menghasilkan salt and ACl, water and also the carbon dioxide lah.
So you have to balance the equation lah. Ya. Okay, so Na sekarang ada 2. So kat sini kena letak 2 lah. Ya. Okay, since sini ada 2. So here we have to put 2 lah. Ya. Okay. Boleh tak? Balance tak? NaCl, Na ada 2, Cl ada 2. Hidrogen kat sini 2, sini pun 2 lah. Okay. Carbon dioxide, sini 1. Lepas tu oksigen ada kat sini. Inilah. So, balance kan dia? Okay. So, the answer is C. Nanti kamu tick lah. Yang ni macam biasa je lah. Ya. Okay, tekan dia jawapan dia. And submit lah jawapan tu. Ya. Okay. Biasanya soalan-soalan macam ni dia akan lead kepada apa yang dia nak cari. Contohnya tadi dia dah bagi dia punya dia lead kepada apa ni, contohnya dalam kes ini dia lead kepada nak kira concentration of HCl yang kita tak tahulah ya. Okay. Jadi dia akan lead kepada kita punya objektif lah ya. Okay. So nak capai objektif tu kita kena ada balance equation, kita kena tahu volume analyte ya. Okay. Lepas tu kita kena tahu ratio between carbon dioxide and HCl. So kalau kat sini kita tengok from the equation kita tahu bahawa 2 mole HCl akan react completely with 1 mole sodium carbonate lah. So the answer is inilah ya. 2 mole HCl. Okay. Need 1 mole sodium carbonate untuk react completely lah. Sorry, ya Allah. Apa saya tengok ni. 2 mole HCl akan need 1 mole sodium carbonate. Ya, macam tu. Boleh tak? So the answer is C. Ya. Boleh ke ni? Faham tak? Okay ke? Okay. Boleh ha? Boleh, madam. Boleh, okay. Alright, next. Okay, calculate the number of mole of HCl reacted in the titration. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, nak kira mole HCl ni, kita tak ada dia punya concentration. Betul tak? Sekejap Kat atas tu data dia apa? Data dia tadi ialah, kalau kita tengok data untuk HCl concentration tak ada. Tapi volume HCl kita ada. Volume HCl kita ada. Kita ada. Ini tak ada. Ini ada. Okay. Manakala untuk sodium carbonate, okay, concentration kita dah dapat daripada calculation. Okay, volume dia kita gunakan dia sebanyak ni concentration of sodium carbonate kita ada. Volume dia kita pakai sebanyak 25 pun kita ada. So nak cari number of mole of HCl ni, kita tak boleh ambil daripada HCl tu sendiri. Sebab dia tak ada concentration. Kita hanya boleh dapat dia daripada mole of the sodium carbonate. Tahu? Sebab tadi kalau kita tengok, susah nak ulang balik ni tapi tak apalah ya. Okay, cuba kita tengok tadi. Reading 1, dia punya volume of HCl tu 24.9. Yang kedua, reading dia adalah 25.15. Okay, jadi sekarang kita dapati volume of HCl tu adalah 24.9. Satu lagi 25.15. 25.15 mil. Tahu? Jadi kita averagekan dia punya volume tu, kita boleh dapatlah volume of the HCl. Okay. Jadi nak mengira HCl ni kita tak cukup data. Kita tak cukup data sebab concentration dia tak ada.
Jadi apa kita buat ialah kita boleh kira concentration of HCl tu daripada sodium carbonate lah. Daripada sodium carbonate. So macam mana cara kita buat? Ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok. Tadi concentration of sodium carbonate yang diberikan adalah sebanyak 0.016 molar lah. Volume dia adalah 25. Jadi sekarang macam mana kita nak kira mole of HCl reacted tu? Okey, kita kira dulu mole. Kira dahulu mole sodium carbonate. Mole sodium carbonate is equal to okay, M V over 1000. Okey. So sekarang M dia adalah 0.016. Darab volume dia 25 bahagikan dengan 1000. Okey. So sekarang berapa dia punya mole dia? Kita ada 0.016 times 25 dividekan dengan 1000. So that kamu akan dapat 4. Dia punya saya punya pen. Okay. 4 times 10 power of negative 4 mole. Okay, jadi sekarang macam mana nak mengira mole HCl? Kita tengok daripada perkadaran. Okay, mari kita tengok tadi. Dia punya equation macam ni. 2 mole HCl. Ya, kita tengok sini. 2 HCl plus dengan Na2CO3 produce 2 NaCl plus H2O dan CO2. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok daripada equation kita tahu bahawa 2 mole HCl dia akan react with 1 mole sodium carbonate. So kalau kamu menggunakan banyak ini mole sodium carbonate, that is 4 times kita ada 4 times 10 power of negative 4 mole sodium carbonate. Berapakah mole HCl? Cuba tengok yang ini nak pergi kepada HCl tu kita darab 2. Yang ini pun sama, we have to multiply by 2. So kamu multiply by 2 kamu akan dapat 8 times 10 power of negative 4 mole HCl. Yang ini kalau tak faham tanya balik. Yang ni. Ni faham tak part sini? Faham ke tak? Hello? Faham je. Ada tak yang tak faham? Okay. Macam mana kita dapat mole ni? Mole ni kita dapat daripada data lah. Kan? Yang ini dapat 4 darab 10 kuasa negatif 4 ni sebab kita gunakan formula ni. MV over 1000. Kita dapat mole untuk sodium carbonate. Dapat mole sodium carbonate. Okay. Lepas itu kita tengok daripada equation 2 mole HCl perlukan sebanyak 1 mole sodium carbonate. Kalau okey, sebab dalam bekas yang kita pakai tu, dalam conical flask yang kita pakai tu, kita pakai 25 ml 0.016 molar sodium carbonate. Yang sodium carbonate yang kita pakai tu, ini dia punya data lah. Maksudnya ini yang bertindak balas dengan HCl. Yang ini. Berapa mol dia? Is this one. 4 times 10 power of negative 4. Jadi sekarang, kalau banyak ini mol sodium carbonate, berapa mol HCl? Dapat yang ni lah. Kenapa dapat yang ni? Sebab dia buat perkadaran daripada equation yang asal. 2 mol HCl react with 1 mol sodium carbonate. Kalau kita menggunakan sebanyak 4 times 10 power of negative 4 mol sodium carbonate, okey, banyak inilah mol HCl yang kita pakai. Boleh ke tak setakat ni? Kenapa nak kira benda ni? Sebab nanti kita nak masukkan, nak mengira molarity of the HCl used. Okey, daripada mol HCl, okey, so kita akan gunakan dia untuk mencari
molarity of the HCl used to. Okay, jadi sekarang kita tahu bahawa mol HCl is equal to mv over 1000. Okay, volume ni adalah volume daripada mana tadi? Daripada ini. Yang ni. Kita average kan 25.15 plus dengan yang 24.9 ni. Kita campurkan dia, kita average kan. Ni kita average kan 24.9, 25.15. Kita campur and then kita average kan. Kita dapat berapa tu? 24.9 plus 25.15. Okay, divide by 2. So kita dapat 25.03. Kena tu decimal place lah. Dapat 25.03 lah. Ya. Yang ni macam kita buat latihan. Tapi tak apa, kalau tak faham nanti saya akan create lagi soalan lain ya. So volume dia adalah banyak ini. So yang kita tak tahu hanyalah molarity dia. Mol kita tahu. Kita dapat daripada perkadaran tadi. Daripada sini. Daripada sinilah mol dia. So yang ni yang bertindak balas lah. So kita ada 8 darab 10 kuasa negatif 4 sama dengan molarity darab volume. Volume tadi adalah 25.03. Dividekan dengan 1000. So, kita dapati molarity equal to 8 exponent negative 4 times 1000. Okay, divide 25.03. Kita dapat 0.032 molar. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Faham ya? Okay, boleh salin? Kamu salin tak daripada atas ni tadi? Saya lupa nak tanya. Salin. Salin ni dah Ni salin dah Dah ke? Okay, saya bagi masa untuk kamu salin Sat. Okay, nanti kalau kita akan cuba minggu depan, kita masih ada masa lagi. Minggu depan saya akan buat latihan lah. Saya rasa saya akan buat latihan calculation ni. Ya. Saya akan buat latihan calculation. Tapi kita akan pakai acid lain dan base lain lah. Ya. Saya bagi data. Okay. Nak bagi kamu faham lah. Okay, jadi sekarang nak determine the concentration of the HCl. Daripada calculation atas tu kita ada mol HCl sama dengan mv over 1000. Ini sangat penting lah formula ni ya. So, molarity kita tak tahu tapi volume kita tahu. Ya. Okay, so kira-kira kita akan dapat 0.032 molar lah concentration of the HCl. Ya. Ni this is the molarity of the HCl. Dapat yang ni lah ya. Okay. Yang ni untuk part lab report lah ya. Which is dia ada 15 markah macam tu ya. Lebih kurang macam inilah ya. Kamu kena buat lah. Ini set latihan ni saya ambil daripada latihan yang saya dah bagi pada kamu tu ya. Okay. So next kita tengok seterusnya tu. Choose the correct color change of methyl orange if it used in the titration above. So daripada yellow tukar kepada orange lah. Pale orange lah sepatutnya ya.
Okay, dia tukar daripada yellow tukar kepada pale orange. Ya. Alright. Kemudian choose the titrant for the above titration. Okay. Yang mana duduk dalam burette? Yang mana duduk dalam burette? This is what we call as titrant lah. Mana dia? Sorry. Choose the titrant for the above. Yang mana duduk dalam burette tu adalah titrant lah. Ya. Ni titrant. Yang duduk bawah ni adalah analyte lah. Ya. So ini kita ada analyte lah. Ya. Analyte ataupun analyte lah. So sini tadi yang kita masukkan dalam conical flask. Yang kita masukkan dalam data, kalau tengok daripada atas. Conical flask. Kita letakkan sodium carbonate. Okay, yang dalam burette kita letakkan HCl. Maka jadi titrant adalah HCl lah. Ya. Yang duduk dalam burette adalah titrant. Ya. So apa yang kita masukkan dalam burette adalah HCl. Ya. Okay. Jadi kalau tak pasti, kamu tengok balik dia punya prosedur lah. Macam tu. Ya. Analyte kita ada sodium carbonate. Tadi kita pakai Na2CO3. Okey, kenapa bukan sodium hydrogen carbonate? Sodium hydrogen carbonate adalah NaHCO3. Tapi yang kita pakai tadi untuk prepare standard solution adalah sodium carbonate ya. Macam itulah, ini sodium carbonate. Kalau sodium hydrogen carbonate adalah NaHCO3, ada H kat tengah dia. Ataupun nama lain untuk sodium hydrogen carbonate adalah sodium bicarbonate. Betul, ya. Okey. Habis, ya. Okey, habis untuk lab report lah. Okey. Okey. Ada kemungkinan juga kamu kena tuliskan conclusion. Ya. Kalau andai kata kamu dikendaki untuk menuliskan conclusion. Okey. Yang ni kena ingatlah ya, kalau conclusion kamu kena refer balik kepada dia punya objektif. Sebab nak atas balik. Allah dia tak cepat kat sini kejap ya. Sekejap. Saya buka kamu punya ni. Mana dia? GFT06. Lebat. Okay, dah. Sorry. Ni janganlah. Kalau saya buka banyak-banyak nanti takut jadi macam itu lagi Jangan. Buka banyak ni. Tak apa kot. Ataupun, sekejap. Saya pakai lain lah. Saya tak mahu nanti takut dia ni. Saya tutup dulu lah ni. Alright, saya buka. Sini je. Practical. Lab manual. Experiment 3. Okay. Mana dia? Data analysis, data experiment, data analysis. Pre-lab. Briefing. Sekejap kita tengok ni. Lab manual. Okay, andai kata ditanya kepada kamu lah ya. Andai kata ditanya kepada kamu untuk menuliskan tentang conclusion. Saya pakai PDF lah. Senang, saya boleh conteng. Okey, kalau dia minta kepada kamu untuk memberikan conclusion,
Okay. Kamu kena tengok balik pada learning outcome ni. Tengok pada learning outcome. So in case kalau ditanya kepada kamu tentang soalan conclusion, apa kamu buat? Okay, cuba tengok learning outcome dia. Okay, kat sini kita tengok yang pertama, prepare a standard solution of sodium carbonate. Okay, kemudian determine the concentration of HCl solution using the standard solution of sodium carbonate. Prepare standard solution of sodium carbonate ni, kamu kena nyatakan. Okay, cara nak menuliskan conclusion dia. Conclusion. Okay, tengok dia punya learning objective pertamanya. Apa yang kita nak kena tulis ialah okay, concentration of standard solution of sodium carbonate is 0.016 molar. Lepas tu yang kedua, okay, determine the concentration of HCl. Concentration of HCl solution is, tadi kita dapat 0.031 berapa tadi? 2 molar. Macam tu. Tahu? So kalau diminta menuliskan conclusion, tengok balik pada learning objective. Apa yang dituliskan dalam learning objective. Kamu jangan tulis standard solution is prepared. Ada student yang tulis macam tu. Standard solution of sodium carbonate is prepared. Yang ni memang tak ada jawapan, tak ada markah langsung ni. Kalau ditanya macam tu, kamu tulis is prepared. No. Kamu kena nyatakan berapakah concentration dia. Sebab kita nak prepare standard solution, kita kena tahu berapakah concentration dia. Lepas tu determine the concentration of HCl. Lepas tu ada juga kat sini yang kami tulis. Okay. Concentration of HCl is determined. Jadi kalau ada depan saya ni, saya cubit. Kan? Jangan tulis macam ni. Tak boleh tulis macam ni tau. Kamu kena tulis berapakah concentration dia. Boleh ya? Conclusion, tengok balik pada learning objective. Macam tu. Boleh ya? Okay. Okay, selain daripada tu, benda-benda lain yang kamu kena tahu ialah yang ni kemungkinan akan ditanya dalam part yang short answer lah ya. Okay. Benda-benda yang kamu kena tahu juga ialah precaution. Precaution lah. Precaution, biasanya untuk titration precaution dia ada banyak. Contohnya katalah kan, bila kita nak sampai endpoint tu kan kita kena rinse tip of the burette. Okay. Kita kena rinse tip of the burette dengan wall of conical flask. Kita kena rinse kat sini. Kita kena rinse dekat sini. Yang ni it can be a precaution. Okay. Rinse tip of the burette and wall of the conical flask to make sure all chemical completely react. Jangan ada tertinggal-tinggal kat sini lah. Ya. Macam tu. Ya. Ini masa nak capai endpoint. Apa lagi precaution yang kita boleh bagi untuk titration? Sebab memang kita akan buat titration je. Kita tak buat tindak balas lain lagi. Tahu? Jadi kamu fokus kepada precaution untuk titration. Fokus kepada untuk titration lah. Ya. Apa lagi yang kamu rasa boleh dijadikan sebagai precaution? Apa lagi? Parallax error. Parallax error. Parallax error masa bila kita tengok? I must be
perpendicular to the meniscus. Meniscus of the solution. To avoid, dia kena ada tindakan dan sebab dia. Yang ini sebab dia. I must be perpendicular to the meniscus of the solution to avoid parallax. Parallax error. Apa madam ni? Tulisan dah buruk ni. Sekejap Saya ambil pen lah ya. Saya ambil pen Okay. Apa ni precaution? Kita boleh listkan. Cuba kamu beri idea kat saya. Pertama tadi apa kita buat? Kita rinse. Kita kan masa titration rinse apa? Tip of the burette. Alamak, burette. TTE lah. TTE lah. Okay. Rinse the tip of the burette and wall of the conical flask. Okay. To make sure all reactant or all species lah ataupun species species ada dua, all reactants lah ya, react completely lah. Jangan ada tertinggal-tinggal dekat ni. Okey, pertamanya tindakan kita tindakan. Kemudian kenapa kita buat benda tu? Kan? Kenapa kita nak rinse? Sebab to make sure all reactant and all the species react completely lah ya. Okey, yang kedua apa tadi? I must be perpendicular to the meniscus of solution to avoid ni reason dia lah, parallax error. Lagi apa lagi yang kita boleh fikir? 3. Ya apa? Masa titration. Okay. Letakkan white tile pun boleh. Place white tile beneath. Betul the conical flask. Kenapa kita nak letak bawah ni? To observe color change easily lah. Ayat kamu lah kan. Ayat saya mungkin tak best lah kan. Kamu punya ayat lagi power lah macam tu. Okay. Lagi 3, 4. Cubalah hafal 2 ataupun 3 lah. Saya pun tak pastilah. Tapi saya rasa kemungkinan ini akan ditanya lah ya. Tentang tapi tak sampai 4 lah ya. Yang ni cuba kamu carilah sendiri. Apa precaution yang kamu mungkin boleh tulis semasa kita buat titration. Macam tu ya. Bolehkah? Nak salin ke? Salin dulu kan? Boleh salin? Dia selalu madam bagi 2 je. Hafal 3 lah. Buat 3. Tak tahulah 2 ke 3 ke 4 ke kan. Tapi biasanya tak akan lebih daripada 3 lah rasanya.
Okay. Dah, salin. Okay, dah kah? Dah ya? Alright. Itu sajalah saya rasa yang saya rasa saya boleh discuss. Conclusion, kena tahu dah dia punya learning objective. Precaution. Lepas tu dalam tu apa lagi nak kena tulis? Precaution, discussion biasanya calculation lah yang macam kita buat tadi lah ya. Itu kita punya discussion. Lepas tu kebiasaannya dia tak akan tanyalah suruh buat balik dia punya prosedur tu ya. Prosedur dalam bentuk ayat passive ke, saya rasa yang tu tak ada kot. Tak perlulah ya. Okay. Ya. Ini jadi ini yang saya rasa possible untuk kita untuk keluarlah dalam practical test. Ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya kah? Anything? You all nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Madam nak tanya yang 1/10 tu kan? Petang tu kan sebenarnya ada event. Event apa? Yang JPP punya. Itu tinggalkan. Oh ya kah? Sebab yang ni sekali je kita buat. Lepas tu kita tak buat dah. Nanti ini markah. Oh okey. Biarkan je. Event tu kena pergi kat JPP beritahu kamu ada practical test. Tak boleh. Tak boleh tinggalkan. Sebab yang ni kita buat sekali je. Okey madam. Ya. Okey. Kita ada lagi masa 1 slot sebelum exam sebab exam kita adalah hari Rabu. So nanti saya akan buat latihan lagi lah. Saya akan berikan, saya akan bagikan data and saya akan bagi soalan lah ya. Ini contoh saya fokus kepada calculation ya. Sebab yang tu biasanya you all tak reti nak buat lah. Tapi bukanlah semua orang tak reti buat lah ya. Tapi yang tu kebanyakannya orang lemah untuk buat calculation tu ya. Macam tu. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa nak tanya tak? Ada madam. Tak ada ya. Okay. Saya rasa kita berhenti sampai sini. Okay. So jumpa lagi. Jumpa dengan kamu lagi hari Selasa depan lah kalau macam tu. Saya tak buat lagi lah soalan tu sebabnya saya tak prepare lagi soalan tu lah ya. So kita akan bincang hari Selasa depan lah sebab sempat lagi masa tu. Sebab kita punya exam tu adalah hari Rabu and hari Jumaat. Macam tu Rabu minggu depan madam. Ya betul. 20 Rabu minggu depan ialah 20 berapa 29. 29 yes. 29 dengan 1st Oktober. 29 hari Rabu. Pukul berapa tu tengok balik dekat saya dah tutup dah saya punya WhatsApp takut hang lagi. Tengok balik rasanya pukul 4 suku sampai 5 suku kot petang Rabu and hari Jumaat pukul berapa saya tak ingat. Tengok balik lah jadual dia ya. Jangan pergi mana-mana tau. Macam tu. Ya. Okay. Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita dismiss lah.
Okay ya. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Good night, madam. Thank you, madam. Good night, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay, Thank you, madam. welcome. Good night. Hai. Thank you, madam. Okay, welcome. Aku nak